Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan pada hari ini adalah siri yang ke-32 yang akan membincangkan tentang awarid al-awarid as-samawiyah, yang ke-6 iaitu al-maut. Pada kali ini kita menyambung perbincangan tentang al-awarid as-samawiyah. Kalau dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan ini, beliau menggariskan ada 6 perkara-perkara yang menghalang daripada kelayakan, sama ada kelayakan ahliyatul wujub ataupun ahliyatul ada. Kalau kita mengimbau balik perbincangan tentang al-awaridus samawiyah ni, ada 6. Yang pertama al-junun, iaitu gila. Yang kedua al-atuhu, kita panggil mereka yang tidak gila tetapi kurang akal, seperti golongan macam istimewa, Down syndrome, autism. Mereka tidak hilang akal, tetapi dari segi penguasaan akal mereka berkurangan berbanding kalau macam al-majnun ataupun gila itu memang totally hilang akal. Yang ketiga adalah an-nisyan, iaitu lupa. Yang keempat an-naum wal irma, tidur dan juga pengsan. Yang kelima al-marad, sakit. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang tajuk yang ke-6 di bawah al-awaridus samawiyah, iaitu al-maut. Baik. Jadi al-maut ni dikira sebagai al-awaridus samawiyah yang terakhir. Apabila berlaku kematian kepada seseorang itu, maka dia akan hilang kuasa al-ahliyah itu. Sama ada ahliyatul ada, maka ketika dia mati itu memang dah stop lah kewajipan ataupun pentaklifan tertentu kepada si mati. Okey. Dan juga ahliyatul wujub juga akan terhenti, sebab mati ini kita kata adalah keadaan terakhir, yang mana keadaan ini menjadikan seseorang yang mati itu lemah dan juga tidak mampu untuk berbuat apa-apa, kan? Dan syarat utama kita kata al-ahliyah, dia mesti berasaskan kepada al-hayatu, iaitu hidupnya seseorang, dan juga at-tamyiz, iaitu sifat boleh membezakan antara baik dan buruk. Jadi apabila seseorang itu meninggal dunia, keupayaan untuk bertindak melakukan perkara-perkara tertentu dia dah tak ada, dan juga sifat tamyiz ataupun al-idrak, dapat membezakan itu pun dah tiada. Okey. Jadi sebab itu para ulama menyatakan bahawa apabila matinya seseorang itu, maka terhentilah ahliyatul ada dan juga ahliyatul wujub. Okey. Dan dalam beberapa isu yang dikaitkan dengan isu fiqh kepada orang mati ini, ada pandangan di kalangan ulama Hanafi menyatakan bahawa apabila matinya seseorang individu itu, maka zakat individu tersebut akan tergugur. Walaupun sepatutnya, contoh begini, ketika dia masih hidup, dah berlalu haul ataupun cukup nisab, dia tak sempat nak bayar zakat untuk tahun tu. Okey, tiba-tiba meninggal dunia, maka mengikut pandangan setengah daripada ulama Hanafi, mereka menyatakan bahawa telah tergugur kewajipan zakat pada tahun itulah. Okey. Kerana apa? Kerana mereka melihat dari sudut fi'lul mukallaf, individu tersebut. Jadi apabila orang tu dah meninggal, fi'lul mukallaf ataupun fi'lul syakhsi tu dah tak ada lah, sebab dia dah meninggal. Okey, itu pandangan para ulama Hanafi. Manakala di sisi setengah ulama seperti contoh macam Imam Syafi'i dan juga Syafi'iyah, mereka menyatakan dalam kes itu
sebenarnya zakat tidak tergugur lagi. Walaupun individu telah meninggal dunia. Kerana apa? Kerana mazhab Syafi'i melihat dari sudut harta itu, bukan melihat dari sudut perbuatan mukallaf. Jadi sebab itu mereka menyatakan bahawa kalau seseorang individu itu telah wajib zakat pada tahun tersebut, lalu dia meninggal dunia, maka sebelum dibahagi-bahagikan pusaka milik dia tu, maka kena keluarkan zakat terlebih dahulu. Walaupun orang tu dah meninggal dunia. Okey. Itu dari segi ahliyatul ada. Kemudian dari segi ahliyatul wujub. Okey. Ahliyatul wujub pun sebenarnya ittifaq di kalangan para ulama bahawa ia akan berhenti dengan matinya seseorang individu itu. Tetapi persoalannya sekarang ni ialah, adakah ahliyatul wujub individu yang meninggal dunia itu akan terhenti serta-merta ataupun bagaimana? Dalam isu ni terbahagi kepada 3 pandangan. Kan? 3 pandangan. Yang pertama, menyatakan bahawa ahliyatul wujub itu akan terhenti serta-merta apabila individu itu meninggal dunia. Kerana apa? Kerana asas kepada ahliyatul wujub ialah al-hayatu, iaitu hidupnya seseorang individu. Maka apabila matinya seseorang itu, maka dikira tidak ada kehidupan lah. Kan? Maka dengan itu, apabila meninggal dunia, maka zimmah ataupun tanggungan individu itu pun akan terhenti. Maka oleh itu, dia serta-merta lah, mati saja orang tu, maka ahliyatul wujud dia akan terhenti serta-merta. Okey, bagaimana pula dengan hutang piutang dia? Jadi menurut pandangan mazhab pertama ini, apabila meninggalnya seseorang itu, maka dia tidak lagi berkewajipan untuk membayar hutang sekiranya dia tidak meninggalkan apa-apa harta. Kan? Tapi kalau dia meninggalkan harta, maka masih lagilah wajib untuk dibayar hutang tersebut oleh waris si mati. Okey, ini pandangan bagi sesetengah ulama Hambali. Yang kedua, pandangan kedua menyatakan bahawa ini berkaitan dengan hutang. Tanggungan mayat itu tidak akan hilang serta-merta, kan? Tetapi dia menjadi lemah, kan? Maksudnya kita kata masih lagi ahliyatul wujub itu berfungsi dan dia tidak akan terhenti serta-merta. Okey. Tetapi kalau kita tengok pandangan kedua ni, dia nak lebih kurang macam pandangan mazhab pertama, kan? Sebab mereka melihat bahawa kalaulah mayat itu ada duit, ada meninggalkan wang, maka dia wajib membayar hutang, kan? Tapi kalau dah tak ada, dia kira dah tak wajib lah. Sebab apa? Sebab tiadanya duit, kan? Dan juga kalau seseorang itu nak menjamin, ini pandangan mazhab kedua, nak menjamin pembayaran hutang pun tak wajib. Sebab apa? Sebab dia melihat kepada diri si mati itu, kan? Dia ada duit ataupun tidak. Kalau dia tak ada duit, kalau orang lain nak jamin, nak tolong bayar, tak wajib, kan? Tak perlu. Okey. Tapi kalau si mati itu meninggalkan duit, maka tidak ada isu lah, kan? Waris dia jugalah boleh tolong bayar. Mazhab ketiga, kan, menyatakan bahawa tanggungan hutang si mati itu masih ada. Okey. Masih ada. Jadi kalau ada orang nak jamin, contoh dia tak ada duit, kan, maka waris dia lah, kalau siapa sanggup, maka dibolehkan untuk menjamin hutang itu supaya hutang itu dapat dilunaskan kepada pemiutang, kan? Okey, tapi secara kesimpulannya, bila kita bincang bab hutang ni, kalau zaman sekarang lah, kita bercakap dalam realiti sekarang ni, apabila berhutangnya kita dengan individu ataupun dengan institusi, contoh macam perbankan dan sebagainya, maka
kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab hutang itu wajib dibayar. Sebab itulah zaman sekarang ni kalau kita beli kereta, beli rumah dan sebagainya, dia ada konsep yang kita perlu ambil takaful. Ini bagi orang Islam lah. Kita nak ambil insurans tu sebenarnya atas pilihan kita, tetapi kita sebagai umat Islam wajib memilih takaful lah. Jadi bila kita beli rumah, beli kereta ataupun apa-apa harta yang memerlukan kepada jaminan takaful ini, maka sebenarnya adalah lebih elok, kan? Dan kalau kita nak kata semi wajib pun bagus juga. Sebab apa? Sebab dia akan menjamin apabila kita meninggal dunia, maka hutang piutang kita itu akan di-cover oleh takaful tersebut, kan? Dan tidaklah kita menyusahkan waris si mati, kan? Apatah lagi kalau contoh waris kita ni, contoh macam isteri, tidak bekerja, kan? Jadi macam mana dia nak bayar hutang piutang kita tu. Okey. Jadi itu secara ringkas berkenaan dengan al-awaridus samawiyah. Yang keenam iaitu al-maut. So senang cerita, bila matinya seseorang itu, maka dia tidak ada lagi lah ahliyatul ada ataupun ahliyatul wujub. Jadi kewajipan pengurusan untuk menyempurnakan mayat itu akan dilaksanakan oleh waris dan juga umat Islam lah yang ada ketika itu. Baik. Seterusnya kita masuk kepada tajuk al-awaridul muktasabah, iaitu perkara-perkara yang boleh menghalang ahliyatul ada ataupun ahliyatul tapi selalunya dia lebih kepada ahliyatul ada. Sebab apa? Sebab ahliyatul wujub ni dia asas dia ialah at-tamyiz, kan? Dia asas dia ialah al-hayah. Okey. Iaitu hidup. Apabila hidupnya seseorang itu, maka selagi mana dia tak mati, maka ahliyatul wujub dia tak akan hilang. Yang kita duk bincang pasal al-awarid ini ataupun awaridul ahliyah ni ialah dia berkaitan perkara yang boleh menghilangkan ataupun perkara yang boleh mengurangkan fungsi ahliyatul ada. Dia terbahagi kepada dua. Yang pertama al-awaridus samawiyah dan yang kedua dinamakan al-awaridul muktasabah. So beza kedua-duanya seperti mana yang telah kita sebut sebelum ini. Al-awaridus samawiyah ini dia manusia tidak ada kuasa untuk menghalang. Sebab itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi contoh macam sakit, mati, tertidur dan sebagainya itu, kan kita tak boleh nak elak. Manakala yang dimaksudkan dengan al-awaridul muktasabah ialah ada pilihan ataupun ada usaha yang boleh dilakukan oleh seseorang individu itu untuk tidak melakukan ataupun tidak berbuat perkara yang kita akan sebut ini. Okey. Jadi itu awaridul ahliyah terbagi kepada dua. Yang pertama al-awaridus samawiyah dan yang kedua al-awaridu al-muktasabah. So kita dah habis dah al-awaridus samawiyah. Manakala al-awaridul muktasabah juga terbahagi kepada beberapa kategori. Yang pertama al-jahlu, iaitu jahil. Okey. Jadi jahil ni apa? Senang cerita kita kata tak tahu apa. Sebab apa? Sebab dia tak belajar. Dia tidak menimba ilmu, tidak cari maklumat. Sebab itu dia tak tahu. Okey. Al-jahlu la yunafil ahliyah. Kejahilan ataupun tak tahu apa-apa ni tidak menafikan al-ahliyah, sama ada ahliyatul ada ataupun ahliyatul al-wujub. Okey. Tetapi jahil ini boleh menjadi satu uzur syar'i dalam beberapa keadaan. Tetapi kita kena tengok sama ada jahil itu berlaku di negara Islam ataupun jahil itu berlaku di negara yang bukan Islam. Apatah lagi negara-negara contoh macam negara komunis, yang info berkenaan dengan agama Islam tu memang disekat secara total. Maka kita akan tengok beberapa keadaan. Okay, yang pertama al-jahlu fi daril Islam, kejahilan di negara Islam. Okey. Jadi kaedahnya ataupun prinsip asasnya ialah kejahilan itu di negara-negara Islam tidak dianggap sebagai satu uzur syar'i. Kerana apa? Secara ringkas saya gambarkan, iaitu
bila kita kata kita berada di negara Islam, contoh macam Malaysia, Arab Saudi dan sebagainya itu kan, info berkenaan dengan Islam, hukum hakam Islam itu memang banyak bertebaran di sana sini, dalam sistem pendidikan, dalam sistem kehakiman, dalam sistem ekonomi dan sebagainya. Memang info itu cukup banyak, dan segala maklumat sama ada berkenaan dengan ibadat, munakahat, qada dan sebagainya itu memang diketahui. Jadi kita tidak boleh berhujahkan, contoh kita kat Malaysia kita minum arak contohnya, walaiyazubillah. Lepas tu kita nak berhujah di mahkamah yang saya tak tahu pun arak ni diharamkan. Jadi hujah sebegitu tidak akan diterima di negara Islam. Okey, sebab itulah kalau kita nak katakan dan kita nak anggap bahawa kejahilan, al-jahlu itu boleh menghilangkan kelayakan ahliyatul ada, maka tak kenalah kan, penghujahan yang tak kena. Jadi kewajipan tentang solat, puasa, pengharaman arak, zina, bunuh, rasuah itu semua telah dipanggil ma'lum minaddin bid-darurah. Kan? Memang orang dah tahu sejak daripada kecil lagi. Kan? Kita daripada sekolah rendah kan, di taska, di pasti dan sebagainya, kita dah belajar dah dan kita dah tahu dah benda-benda ni. Kan? Guru kita duk sebut benda ni wajib, benda ni haram. Kan? Jadi tidak menjadi satu keuzuran ataupun satu excuse, alasan untuk kita menyatakan bahawa kita tidak mengetahui hukum hakam tersebut. Okey. Begitu juga kejahilan, al-jahlu yang melibatkan tanggapan ataupun pemahaman kita itu berlawanan dengan soreh kitab dan juga sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya yang perkara-perkara daruri, perkara-perkara yang kita panggil memang diketahui lah kan. Contoh macam kita katakan dalam kitab Al-Wajiz ni, dia sebut berkenaan dengan kalaulah seseorang itu beranggapan bahawa halalnya sembelihan yang tidak disebut nama Allah, kan? Ini telah berlawanan dengan dalil ataupun nas daripada Quran, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih, surah Al-An'am ayat 121, kan. Dan janganlah kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam isu ni ada sedikit khilaf di kalangan mazhab kan, tetapi kalaulah binatang sembelihan kita itu dipersembahkan ataupun disembelih itu untuk tujuan nak dapatkan nombor ekor kan, ataupun kita nak buat sihir dan sebagainya, maka itu diharamkan. Tetapi kalau kita secara jahil kan, kita menyatakan benda tu halal kan, dan perkara itu memang jelas-jelas berlawanan dengan nas daripada Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, maka perkara itu, maksudnya kejahilan itu tidak diterima sebagai hujah kita. Ataupun kita menyatakan contoh lain, Cina buta, konsep tahlil. Cina buta itu halal, sedangkan ia berlawanan dengan ayat Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Pun kita punya pegangan yang berdasarkan kejahilan itu tidak diterima. Sebab Cina buta ini diharamkan. Apa konsep Cina buta? Iaitu apabila seseorang isteri diceraikan talak 3 oleh suaminya, maka dia tidak boleh rujuk kembali kecuali isteri ini berkahwin dengan orang lain, dengan suami baru, dengan akad yang sah, kemudian dijima' dan diceraikan oleh suami yang kedua, habis iddah, barulah boleh kembali semula kepada suami pertama. Tapi konsep tahlil ini ialah dia kahwin, isteri itu kahwin dengan suami baru, tetapi dia buat pakatan, iaitu hang jangan jima' bini aku ni, kan, hang kahwin je, kan, lepas tu hang cerai. Itu konsep Cina buta ataupun tahlil. Maka itu berlawanan dengan ayat Quran dalam surah Al-Baqarah tu, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, kan. Baik.
Tetapi kejahilan ini kadang-kadang dalam keadaan-keadaan tertentu ia boleh dijadikan sebagai uzur syar'i. Maksudnya diterima, kan? Iaitu perkara-perkara yang contoh macam uh, uh, dalam perkara yang boleh diijtihadkan, kan? Yang macam tadi itu memang perkara tak boleh ijtihad, dia memang jelas lah, kan? Hukum dia jelas. Contoh lain yang paling mudah kita kata macam kewajipan solat lah, kan? Aku tak tahu pun solat ni wajib dalam Islam. Kita bercakap tu dalam negara kita Malaysia. Jadi benda tu memang tak boleh diterima lah. Tapi kalau perkara-perkara yang boleh menerima ijtihad, jadi kalau kita tak tahu kita panggil pendetailan ataupun perincian perbahasan ulama itu, maka kalau kita berpegang dengan pendapat yang kita kata yang tak berapa tepat, itu dimaafkan. Okey. Contoh macam ni. Katakanlah kita berkahwin dengan seseorang perempuan. Dalam keadaan kita tak tahu rupa-rupanya perempuan itu pernah menyusu dengan mak kita, ataupun kita ni pernah menyusu ketika kecil dengan ibu perempuan tersebut. Jadi kalau nak ikut dari segi hubungan itu, kita dengan perempuan itu adalah saudara susuan. Okey. Jadi masa kecil-kecil tu kita menyusu dengan mak dia. Lepas tu keluarga dia tu berpindah pergi tempat lain, kita pun terputus hubungan, kan? Kita pun kahwin dengan perempuan tersebut. Bila kahwin, kan, even dah ada anak pun, rupa-rupanya korek-korek cerita, barulah tahu rupa-rupanya ibu mertua kita itu rupanya adalah ibu susuan kita masa kecil. Kita dah kahwin lah dengan perempuan tersebut, tapi kita tak tahu, kan, sebab memang terputus hubungan. Maka kejahilan seperti itu walaupun berlaku di negara Islam itu dimaafkan, sebab kita memang tak tahu langsung. Okey, itu contohlah. Baik, manakala kejahilan di negara yang bukan Islam. Okey, kejahilan di negara bukan Islam ini juga kita kena tengok. Kita tak boleh pukul rata, walaupun setengah kitab menyatakan bahawa kalau kejahilan berlaku di negara bukan Islam, maka ia dianggap sebagai satu uzur syar'i. Sebenarnya tidak begitu. Sebab kita kena tengok negara-negara yang bukan Islam ini, negara tu style macam mana, kan? Kalaulah contoh macam di UK, di US, ataupun mana lagi, negara-negara Australia contohnya, walaupun negara itu bukan negara Islam, tetapi jumlah umat Islam di situ ramai. Kemudian apatah lagi zaman sekarang ni dengan teknologi internet dan sebagainya, maklumat di hujung jari, kan? Jadi sebenarnya kejahilan di negara bukan Islam pun kita tidak boleh menyatakan bahawa ia automatik sebagai uzur syar'i. Okey. Lainlah contoh kalau kita duduk di negara yang bukan Islam, yang tidak ada akses langsung. Okey. Even kalau contoh macam di UK, di US, tapi kita duduk di pedalaman, dalam hutan ke, ataupun di pedalaman yang memang tidak ada orang Islam langsung, ataupun akses internet memang tak ada, maka kalau kita kata orang, contohlah kita pergi berdakwah, kan, di perkampungan Amazon lah contohnya, dapatlah Islamkan orang di situ, 2-3 orang. Okey. Tetapi penduduk asli Amazon tu tak terdedah sangat contohnya. Maka dia tak tahu macam mana nak solat, dia tak tahu pun babi itu haram, dia tak tahu pun arak itu haram, dan mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kondisi itu dimaafkan. Sebab apa? Sebab kita Islamkan, tetapi kita tak boleh nak stay di situ untuk mengajar mereka tentang hukum hakam yang lain. Kita pun keluar daripada tempat tu, kan? Tinggallah mereka Islam, tetapi tidak ada siapa yang nak follow up mengajar mereka dan sebagainya. Maka orang sebegini, kalau mereka menyatakan mereka tak tahu apa-apa, itu dimaafkan. Itu adalah uzur syar'i. Tetapi kalau orang tersebut berada di negara bukan Islam, tetapi kita kata orang Islam
di tempat dia, di pekan dia itu memang ada, kan. Dia pun terdedah kepada akses internet, berita, TV, radio semua tu, kan. Jadi kita tidak boleh menyatakan kejahilan di negara Islam automatik akan menjadi uzur syar'i. Okey. Jadi poin tentang kejahilan ni sebenarnya ialah kena belajar, kena tuntut ilmu, kan. Dan kita ada ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni ialah yang melibatkan asas-asas ibadat, tentang solat, puasa, haji, zakat, itu yang asas lah rukun Islam tu. Okey. Manakala fardu kifayah ini perkara-perkara yang kita kata tak semestinya semua orang kena belajar benda tu. Okey. Jadi benda-benda itu kita kena cakna lah, kan, tentang asas-asas prinsip ibadat kita itu wajib kita kena tahu. Dan kita tak boleh kata, aku bukan ustaz, aku bukan belajar pengajian Islam, jadi aku tak perlu tahulah pasal fardu ain ni. Sebenarnya tidak. Sebab fardu ain ni ialah melibatkan ibadat dan pentaklifan yang wajib semua orang buat. Tak kisahlah dia ustaz ke, engineer ke, nelayan ke, cleaner ke, memotong rumput dan sebagainya. Semayang tetap kena semayang, kan? Jadi nak semayang tu kita kena belajar ilmu tentang fardu ain solat tu. Maka kita tak boleh menyatakan aku jahil, aku tak tahu apa. Oleh itu aku harap Allah maafkan aku kalau aku tak solat. Jadi itu penghujahan yang tak boleh diterima. Okay, mudah-mudahan dengan perbincangan pada hari ini insya-Allah dapat memberi satu kefahaman kepada kita. Insya-Allah kita berhenti setakat itu dan kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.